Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. Tuan rumah sekeluarga, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Taala. Malam ni kita dapat bertemu balik setelah paling ngelah sekali masa buka puasa. Rumah Dr. Zainal ngelah sampai mic pun penuh habis. Buku boleh dah. Ada lagi kena cari laptop. Jadi alhamdulillah kita dapat jumpa semula. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dilempahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab selain daripada kita berjumpa antara saudara muslim ni pun satu rupanya Nabi kata orang-orang yang berjumpa lillahi subhanahu wa ta'ala kerana nak mengeratkan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan malaikat-malaikat dia doa apa dia, supaya yang bertemu itu akan dipanjangkan oleh Allah umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi kata antara cara ataupun antara amalan yang boleh memanjangkan umur antaranya ialah menyambungkan silaturahim. Kemudian pula kita berada pada malam ni pula berada di dalam dia panggil majalis az-zikri ataupun majlis mengingati Allah Taala yang juga kita diiringi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya pula kita berada dalam keadaan dapat melaksanakan sebahagian daripada tuntutan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kita dapat solat secara berjamaah yang amat-amat dituntut oleh agama kita. Apa pun cara, ya, kalau boleh jangan sampai kita semayang seorang-seorang. Apa cara pun, paling-paling tidak pun seorang imam dan seorang makmum, khususnya kepada orang laki-laki. Orang perempuan ni dia makin sikit bilangan, dia makin comel. Dia semayang seorang tu lebih comel daripada semayang lain-lain, kecuali dengan suami dia ataupun keluarga dia, ya? Jadi sebab apa semayang jemaah ini, sebagaimana yang kita semua maklum, ya, Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada orang yang solat berjemaah itu sebanyak 27 darajah. 20 darajah ini maknanya 20 kemuliaan. Bukan sekadar 27 kali ganda, tetapi 27 kemuliaan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam buku dia Kelebihan Solat Jemaah, dia menghuraikan makna daripada 27 darajah itu ialah 27 kemuliaan yang Allah nak bagi. Bukan sekadar 27 ganda pahala, tu sikit dia kata. Tetapi Allah Ta'ala beri 27 kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara 27 kemuliaan itu, dia tafsirkan juga, iaitulah kemuliaan itu bukan sahaja dia dapat di dunia, tetapi juga dia akan mendapat ketika dia mati, dan ketika dia bangkit dari kubur, dan ketika dia berada pada alam akhirat. Masuk bawi. Jadi insya-Allah hari ini kita masuk pada bab baru, iaitu bab yang ke-6. Saya wajib meyakini bahawa masa depan adalah untuk Islam. Baik, buku ni tajuk dia apa ertinya saya menganut Islam. Kita dah terang dah tentang kenapa Fathiyakan memilih tajuk ini. Tajuk apa ertinya saya menganut Islam. Maknanya bila kita dah menganut Islam, kita kena faham kenapa Allah pilih kita jadi Islam. Itu kita kena tanya.
Ada, bukan saja-saja Allah pilih kita. Lalu bila kita sudah menjadi Islam, maka mestilah begitu dah. Ada. Macam kita masuk dalam tim mana-mana kumpulan dah. Mestilah kita kena yakin bahawa kumpulan yang kita masuk ni akan berjaya. Ada. Takkan suruh kita main bola, masuk satu pasukan, macam mana harapan pasukanmu? Cannot go. Jadi buat apa kau masuk dalam kumpulan tu? Tak mesti nak juara. Kita tengok pemain profesional dah. Dia kata aku duduk sini jenuh dah. 7 tahun tak dapat menjuarai apa-apa piala. Dia pindah ke kelab baru sebab apa? Dia yakin kelab tu boleh mencapai. Masa tu juga kita dengan Islam. Kalau kita duduk dalam Islam tetapi kita tak yakin bahawa masa depan itu untuk Islam, maka apa sebenarnya kedudukan kita dalam Islam? Kita tak yakin masa depan tu untuk Islam. Jadi kata Fathayakan Allah Yarham ini mengatakan bahawa kalau kamu dah menganut Islam, kamu wajib meyakini bahawa masa depan untuk Islam. Walaupun sekarang ni kita tengok tak ada ruang. Ke mana Islam nak pergi? Umat Islam ditindas, tak? Bumi umat Islam dirampas. Macam mana umat Islam nak pergi ni? Tetapi mesti ada keyakinan bahawa akan sampai. Tengoklah tuan-tuan sekalian. Ketika mana Nabi SAW menjanjikan kalung mahkota Raja Rom kepada Suraqah bin Malik. Masa tu zaman Nabi. Masa tu sebelum hijrah lagi. Tahun yang ke-12 lepas kebangkitan Rasul, Nabi janji untuk nak mengalungkan mahkota kebesaran Raja Rom. Tak ada orang boleh fikir, ni Nabi ni cakap apa ni? Rom yang menghebat begitu sekali, Nabi kata akan dapat kalung tu. Ternyata berapa lama tuan-tuan sekalian? Nabi di Mekah selama 10 tahun. Di Madinah 10 tahun. Wafat Nabi naik Abu Bakar 2 tahun, jadi 12 tahun. Sayyidina Omar 8 tahun, jadi berapa tahun? 20 tahun. Zaman Omar itulah 20 tahun selepas Nabi bercakap, baru Rom itu jatuh. Tapi makna keyakinan. Jadi macam itulah juga kitanya. Kita tengok tak ada ruang mana Islam nak duduk ni. Ada. Dengan balah sama sendiri hilang kekuatan. Tapi kita tetap yakin bahawa masa depan akan tetap untuk Islam. Inilah yang disebut oleh Asy-Syahid Said Qutb rahimahullahu ta'ala. Dia kata, perjuangan yang berasaskan kepada selain Islam, memang dia akan cepat menang. Tetapi tidak kekal. Tapi yang berasaskan kepada Islam, memang dia lambat. Tetapi ia dijanjikan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud tajuk dia dan hubung kait dia dengan tajuk buku kita. Baik. Alik belakang ni dengar makcik dah. Ni kira buat benar dah ni. Okey dah. Keimanan saya dengan Islam sewajarnya sampai ke darjat yakin bahawa masa depan kelak ialah milik Islam. Nampak tak? Keimanan kita ini terhadap Islam ni kena sampai ke tahap kena yakin Islam tu akan sampai. Agapun tu masa depan itu adalah milik Islam. Apa-apa betul. Justru Islamlah yang paling ampuh dan mampu untuk menyusun urusan hidup dan memimpin manusia. Sebab apa hari ni kita tengok manusia tercari-cari. Mana sistem yang boleh untuk tuan-tuan melahirkan kehidupan yang lebih tenang, yang lebih bahagia? Orang tak nampak. Melainkan nampak Islam. Cuma tuan-tuan sekalian hari ni, kenapa umat Islam itu hilang keyakinan? Kerana mereka tidak dididik untuk membina keyakinan terhadap Islam. Dia lebih yakin ke benda-benda lain lagi. Sebab pengagungan kepada pemikiran akal semata-mata ini menyebabkan manusia tak nampak apa yang Allah janji dengan realiti yang ada pada hari ini. Baik. Agama Islam adalah satu-satunya cara hidup yang selaras dengan kehendak fitrah manusia. Kehebatan Islam ini kerana apa? Kerana dia kena dengan fitrah manusia. Hari ini kita tengok manusia tak tahu jadi apa dah. Nah, yang perempuan tak suka jadi perempuan, jadi jantan. Yang jantan pula rasa tak berapa nak kena, jadi jantan, jadi betina pula. Jadi tak tahu, hilang orang panggil identiti. Orang Islam berasa tak berapa nak boleh aku ni kalau ikut Islam. Jadi hilang identiti nak duduk mana. Jadi sedangkan kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala
berfirman dalam Al-Quran, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang mencipta itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahsiakan, dan Allah itulah yang maha halus dan maha mengetahui. Baik. Jadi ayat ni Allah Ta'ala kata ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah menciptakan itu dan dia tak tahu apa-apa yang lahir daripada ciptaan dia? Maksudnya apa? Allah buat Islam. Takkan Allah tak tahu ke mana dia nak bawa Islam? Tak. Kita naik kereta, mesti kita tahu ke mana nak bawa kereta. Naik saja-saja, gimana tak tahu gimana. Jadi dia tak apa sihat tu. Tak apa sihat. Dia mesti tahu bila dia naik kereta, dia nak bawa ke mana kereta. Macam itulah Allah Ta'ala. Bila dia ciptakan manusia, dia tahu ke mana dia nak bawa manusia ni. Bila dia cipta Islam, bila dia turunkan Islam, dia tahu ke mana matlamat Islam yang dia bawa. Itu kita kena ingat. Ada? Jadi semua macam gitulah. Ada? Jadi Allah Ta'ala kata sesungguhnya dia mengetahui lah. Ada? Bila dia buat Islam, dia buat kita, maka dia tahulah ke mana dia nak bawa kita. Baik. Jadi kenapa kita wajib meyakini bahawa masa depan tu untuk Islam? Sebab apa? Yang pertama, manhaj Islam itu dia bersifat Rabbani. Jadi manhaj ni kalau bahasa kitanya metod lah. Orang Indonesia ayat metode. Metode. Ada. Dia tidak ada wakaf. Dia kira wasol semacam. Kita metod berhenti situ dah. Dia metod tu English lah. Jadi English ni i ujung dia tak bunyi dah dah. Gitu. Jadi Indonesia ada bunyi metode dia kata. Jadi metod Islam itu adalah bersifat Rabbani. Maknanya apa? Bersifat Rabbani merupakan satu cara penghayatan yang kudus mengatasi sistem dan cara hidup ciptaan manusia. Ia mampu untuk kekal dan memberikan saham tamadun di setiap zaman, tempat dan peringkat. Ini kita tengok. Jadi cuba kita tengok. Di mana Islam ada, Islam membentuk tamadun, kita banding dengan negara yang tamadunnya tidak berasaskan Islam. Cuba kita tengok. Mari kita tengok di Spanyol. Tamadun Islam pernah bangkit di Spanyol. Hamra, Cordoba, kita tengok tamadun Islam. Tamadun Islam kita tengok, duk mana-mana pun asas tamadun Islam ni, dia pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid. Tuan-tuan pergi mana pun? Di India. Islam pernah hebat di India. Tak? Hebat Islam. Sehingga habis. Makna di mana tamadun dia berpusat di masjid. Kalau kita tengok di Alhamra, di Cordoba, Masjid Cordoba itu, kita tengok di sini pusat latihan tentera, di sini sifat, maknanya tamadun Islam itu bersifat kerohanian. Dia mengajak manusia supaya jadi baik. Ini sifat dia. Sebab itu bila Islam masuk membentuk tamadun, tidak ada orang yang akan teraniaya. Tidak ada. Omar masuk ke dalam Palestin. Satu batang gereja, tiang gereja pun tak runtuh. Tetapi bila tentera Salibiah masuk, habis masjid dijadikan gereja. Makna dia menghapuskan agama-agama lain. Makna permusuhan tu ada. Jadi tamadun lain bila masuk, dia menghapuskan orang lain punya. Tetapi Islam tak. Bila masuk, dia mengekalkan apa yang sepatutnya dia kekal. Jadi tamadun kemanusiaan itu terlihat kepada tamadun Islam, tuan-tuan sekalian, ya. Dia berbeza dengan tamadun-tamadun yang lain. Dia berbeza. Baik, itu yang pertama. Jadi sifat dia Rabbani. Makna Rabbani ni apa dia? Maknanya apa-apa tamadun Islam tadi, dia membawa manusia kepada taat kepada Allah Ta'ala. Dia tidak kata lalai, tidak. Dia gitu, ya. Yang kedua, manhaj Islam itu bersifat dengan alamiah ataupun universal. Bersifat sejagat atau universal, menyerlahkan ciri keinsanan dan ciri infitah, yakni bersifat terbuka dan kelapangan, serta daya untuk menanggung kemungkinan-kemungkinan. Ciri infitah ini mengatasi pertimbangan kedaerahan, perkauman, kebangsaan dan sebagainya. Ciri ini sebenarnya adalah cetusan
dari sibrati rabbaniyah itu sendiri. Yang keduanya, kenapa kita kena yakin Islam itu akan masa depan itu untuk Islam? Kerana apa? Islam tu sifat dia sejagat. Tidak ada satu bangsa yang boleh nak dakwa bahawa Islam tu dia punya. Tidak ada. Dan Islam tu bila masuk, dia buang segala sifat-sifat yang boleh memecahkan umat. Antaranya sifat perkauman. Dia pecah. Tidak ada. Dalam Islam dia tidak ada perkauman, tidak ada kedaerahan dan sebagainya. Tidak ada. Sama saja. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah Nabi, tuan-tuan sekalian, warna kulit, keturunan tidak pernah ada. Sebab itu pernah satu ketika Nabi pernah marah kepada seorang sahabat dia yang menghina hitam kulit Bilal. Bilal ni kulit dia hitam. Dia kebetulan orang Afrika. Kulit dia hitam. Jadi dihina di depan Nabi. Kau ni hitam, kau sebab tak cantik, betul tak? Nabi naik merah muka dia. Nabi kata, sifat jahiliah itu masih belum ada, boleh hilang daripada kamu. Nampak tak? Sifat jahiliah itu dah ada. Hari ni kita beza. Kita nak bergerak sama dengan jahiliah. Islam ni dia ada matlamat dia tidak ada kompromis dalam perkara yang tidak boleh dikompromis. Sebagai contoh dah baru ni dah. Bila Mahkamah Negeri Sembilan dah putus bahawa 3 jatuh ni salah. Nah, maka dibawa naik ke Mahkamah Rayuan. 3 hakim Mahkamah Rayuan. Orang Islam lakon 3-3. Terpaksa kita nak salah ke dia tak boleh sebab dia terikat dengan undang-undang. Tak? Jadi hakim ni dia bertindak undang-undang hak tertulis. Tak boleh dia buat sepenuh undang rumah dia. Tak? Jadi maknanya dia terpaksa memenangkan ataupun menerima rayuan ini. Apa kesan dia? Kesan dia apa? Kesan dia orang tengok Islam ini tidak konsisten. Islam tidak ada kekuatan. Sehingga masalah perubahan ganda ini adalah perkara asas. Bukan masalah ganda saja. Bahkan merubah kejahatan Tuhan pada perkara yang kecil pun Islam larang. Contohnya tuan-tuan sekalian, kita cukur bulu kening. Contohnya. Bulu kening tak ada masalah dah. Cukurnya tumbuh lain. Nah, cukur tumbuh lain. Supaya kepala juga kita. Nah, sekecil begitu pun Islam kata tak boleh. Nampak tuan-tuan? Benda kecil nampak? Sebab apa? Sebab dia membabitkan ketentuan ataupun apa panggil Allah dah tertentu dah. Tiba-tiba bila perkara yang sebesar ini mengubah jantina ataupun mengubah perwatakan, tiba-tiba bila dia dibenarkan, orang akan melihat kalau benda sebesar ini kenapa tidak boleh tolerin dalam perkara kening, dalam kepala bulu, dalam kepala pula, dalam perkara bulu mata. Tak? Kan bulu mata lawan ni banyak bulu mata. Tak? Siapa tak kenal ni bulu mata orang ke bulu mata jin? Tuan-tuan sekalian. Melenting siapa boleh letak peng alat atas. Jadi kesannya begitu. Jadi orang melihat bahawa ini perkara asas. Bahkan orang laki-laki berpakaian wanita pun tak boleh. Hatta berlakon pun tak boleh. Tiba-tiba benar-benar jadi sungguh. Nah, jadi berlakon pun tak boleh. Tak boleh, haram. Ulama kata kita melakonkan watak perempuan dengan pakai tudung ke apa sebenarnya tak. Tapi buat macam mana tuan-tuan sekalian? Nak. Tak ada siapa nak tegur pun tak dengar. Nak, kita tengok cerita lawak tak? Pakai tudung, bubuh gencu, ya Tuhan. Main-main. Sedangkan perkara ini adalah perkara yang asas. Jadi kesan dia tadi ni. Jadi Islam tadi ni tuan-tuan sekalian, dia berpegang kepada prinsip keadilan dia. Prinsip berasaskan kepada keimanan. Dia tidak ada tolak ansur dalam perkara yang tak boleh ditolak ansur. Tapi dalam perkara yang boleh tolak ansur, tak ada masalah apa-apa. Ini keterbukaan Islam. Namun keterbukaan itu tidak sampai membawa kepada Islam dipijak-pijak. Tak boleh. Nak terbuka sangat. Ada, nak tunjuk Islam ni terbuka. Kalau negara barat boleh menerima apa yang berlaku di Negeri Sembilan macam tu, maka tuan-tuan sekalian, kita pun nak tunjuk juga, maka tak boleh. Inilah tuan-tuan sekalian yang kita nak lihat bahawa akhir sekali manusia ni bila sampai satu kemuncak, bila nafsu dia dah habis, maka baru dia mikir. Ada, baru dia mikir macam kita, tuan-tuan sekalian. Ada, macam kita. Duk minum arak dah sampai satu tahap dah.
Tuan-tuan sekalian, dah penat seminar. Akhirnya apa? Balik jumpa kepada Allah Ta'ala.